Terus je mai. Kita nak yang ada tu. Hai, Assalamualaikum. Bawa lagi sikit. Yeah, bawa lagi sikit. Hai Ustaz, silakan. Jadilah bawah, dia kat bawah. Bagi bawah. Yes. Hai Ustaz, silakan enjoy your day, morning. Hi, I love Admats. I love you more. Hi, morning. Hai Ustaz, silakan. Hai, saya Kak Sama. That's good. Selamat Hari Raya. Okay. Puas ke tak lagi? Okay ni kan? Hai, Habib, silakan. Sekejap Bawah sikit. Jadi kat bawah ni. Lambat sikit. Bawah sikit. Saya dah makan dah. Macam mana? You guys dah breakfast belum? Tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan. Selalu jadi yang kau mahu, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikir kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan. Ku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikir kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku menuju padamu. Lagu cuek pada siapa yang tak tahu. Mungkin awak sudah maru. Hai, have a seat silakan. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan. Ku selalu jadi yang kau mahu, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apakah kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Hai, have a seat, silakan. Morning. Itu dia tadi nyanyian lagu cuek daripada Sofati ya anda semua. Saya harapkan semua orang berada dalam keadaan yang tenang, sabar serta cemerlang untuk hari ini ya. Saya serahkan kelas ini pada Sofati ya. Ya, bersama saya pada pagi yang indah pukul 10.03 ini. Saya Fatih Hussein dan juga awak yang berada di luar sana. Harap you guys semua dalam keadaan yang baik. Okay, now here we go. Before we start. Rambut saya ada satu jatuh ke bawah. Wow, macam ni. Saya nak biarkan dia turun bawah satu ni je boleh? Wow. Okay, now here we go. Babe, you guys dah breakfast semua? Dah breakfast? Alright, that's good. Okay, before we start, saya nak teruskan perjalanan dalam Admats hari ni. Ini Admats betul? Okay, Admats Form 5. Okay, tapi sebelum saya bawakan awak Admats Form 5, saya just nak tanya, you guys sekarang ni ada dekat asrama, okay? Saya semangatnya, yes, betul. Saya semangat hari ni because why? Okay, breakfast. Okay. Tak, saya happy, saya ceria lah. Sekolah saya tiba-tiba hilang pula.
Sebab saya nak jumpa dengan awak. Okay. Now, saya ada masa lebih kurang dalam 1 jam je untuk saya go throughkan this thing dengan awak. Okay. Jadi macam ni. Saya akan bawakan awak satu topik, okay, yang awak belajar besar dalam this Form 5. Okay. Satu topik yang awak akan belajar dalam topik Form 5 yang besar. Uish, saya tak boleh tengok rambut ni jatuh ke bawah. Macam mana Tapi saya tak nak naikkan dia ke atas. So, saya biar je lah. Okay, now. Okay, now. Okay, baik. Now, here we go. Baik. Saya nak bersembang dulu dengan awak. Satu benda yang awak kena faham. Okay. Bila betul lah kalau saya cakap, bila dengar je at maths, kita punya pemikiran, setiap kali at maths je, bila kali nak exam je, kali-kali nak exam je, mesti kita akan study topik apa? Indices. Betul? Log. Betul? Indices dengan log. Isn't it? But do you beli ataupun apa you perasan atau tak, do you realize, okay, bila you study je indices dengan log, setiap kali you exam, okay, oh yelah, kau punya form 4 pun tak ada exam sangat, betul? Okay, bila you exam je dekat situ, okay, bila you exam je dekat situ, tahu fail. Setiap kali exam study log, setiap kali exam study log, tahu fail. Do you know why? Okay, satu benda yang saya nak bagi tahu pada awak. Indices dengan log, dia adalah satu topik yang nampak besar, cabang dia banyak, tapi minta maaf, markah dia sikit dalam exam. Like seriously. Okay, markahnya sikit sahaja dalam exam. Are you clear? Jadi, kalau boleh, untuk you punya preparation, indices dengan log ni jangan banyakkan dia. Maksud saya jangan banyakkan adalah weightage dia tak perlu banyak sangat untuk indices dengan log. Yang you kena lebihkan adalah topik yang lain. Okay, jadi macam ni, dia ada beberapa topik yang you kena tengok betul-betul, yang you kena score sungguh-sungguh tau. Okay, hilang mana suara saya, tak tahu ada orang ambil katnya. But it's okay. You guys dengar suara saya? You guys dengar suara saya? That's good. Okay, macam ni saya nak bawakan awak, this is a free class. Walaupun this is free class, tapi saya tak nak bagi awak sikit-sikit, saya nak bagi awak full. Saya nak bagi awak semua orang apa yang ada. Okay, jadi dengar sini baik-baik. This topic adalah penting selama 1 jam lebih kurang ni. Awak akan gunakan satu masa yang sangat bermanfaat sebab awak akan bawa masuk sampai ke U tau. Awak akan bawa masuk sampai ke university, like seriously. Okay, dan this topic, kalaulah contoh you dengar sini baik-baik. This topic awak belajar masa Form 5. Tapi nanti dekat U nanti, dia akan gabungkan beberapa topik menjadi satu subjek. Yes. Dia akan gabungkan beberapa topik menjadi subjek. Yang dinamakan sebagai apa? Calculus. Bijak, alhamdulillah. Yang dinamakan sebagai apa? Calculus. Okay. Jadi sekarang ni saya nak gunakan manfaat yang ada ni. This is our free class. Sebaiknya, dan awak pun perlu go throughkan this thing sebaiknya. Which is okay. Saya akan bagi tahu awak satu soalan yang akan cover 2 bahagian sebenarnya dalam chapter 3 dan juga dalam chapter 2 dan juga dalam chapter 3. Sir, kenapa saya rajin? That's good. Is good. You good. Okay, kenapa dia rajin? Dia tanya dekat saya kenapa dia rajin. Okay. Now, here we go. Bagus. Bagus awak rajin. Okay, dengar sini baik. Ini form 5. Ini form 5. Alah, sebab Allah detikkan hati nak rajin. Okay, baik. Macam-macam lah korang ni. Oh, okay dah, semua orang dah ada dalam ni, cantik. Jadi saya nak bawakan awak satu game Okay, saya tak nak cerita panjang. Saya ada masa lebih kurang 1 jam. Kita fully utilizekan this thing. Okay, this topic dinamakan sebagai differentiation. Okay, differentiation. Tak, saya tak boleh belah. Okay, ramai orang tulis kat bawah ni, dia tulis apa tahu. Saya tak sabar nak tengok Sir masuk AJL. Oh, faham. Kau memang nak saya masuk AJL. Lepas tu kau nak gelakkan Fatih kan? Kau nak gelakkan Fatih betul. Oh, kau ajak. Fatih tahu suara Fatih tak sedap. Tapi kau tunggu nanti saya pergi Thailand, saya tukar kotak suara saya. Lepas tu saya belajar vokal konsep korang. Now, babe. Differentiation. Okay, I just want to ask you. Okay. Saja je nak tanya. Kalau nanti saya punya suara dah sedap, saya dah pandai menyanyi kan? Contohlah saya dah pandai menyanyi. Okay. Awak support saya? Serius dah awak support saya? Serius dah? Kau ajak. Okay. Pada siapa yang support, saya ucapkan terima kasih. Pada siapa yang tak support ni,
Saya cari rumah awak. Saya cari rumah. Awak tunggu ke? Okay, now here we go. Differentiation, tak nak cerita panjang. Okay, dia punya konsep adalah untuk differentiation konsep ialah kuasa darab, kuasa tolak satu. That's it. Okay, kepada student yang baru kita jumpa, saya just nak bagi tahu awak kuasa darab, kuasa tolak satu. That's it. Itu sahaja dia punya game. Faham? Okay, let's say, hai student baru. Okay, let's say kalau saya letakkan dekat sini, y sama dengan 5x kuasa 3. Tak nak cerita panjang. Apa game yang awak kena buat? Contohnya 5x kuasa 3 tambahkan dengan 2x kuasa. Bagi saya satu nombor please. 7. Boleh cantik. 4. Ditolakkan dengan berapa? 3/5 x kuasa 5 ditambahkan dengan 4/7 x kuasa 7. Ditolakkan dengan berapa? Satu lagi nombor please. 8. Boleh cantik. 5. Okey, jap. Saya minum air sekejap boleh tak? Saya tak tahu kenapa jadi macam ni. Sabar jap tau. Sorry. Saya rasa betul lah. Suara saya dia nak berubah jadi suara yang lebih matang. Betul kan? Sebab saya kan baru 19. Diam semua. Now, here we go. Okay, saya gunakan marker merah. Makin muda. So, sini y dalam dx. Kalau y dalam dx, maka dia akan jadi apa tahu? Dy over dx. Are you following me? Kalau y dalam dx, maka dia jadi apa? Dy over dx. Okay, sekarang ni saya nak stop tu benda je. Korang tak payah nak serabut dekat sini. Kalau dia y dalam dx, memang dia akan jadi dy over dx. Kadang-kadang student punya soalan ni, soalan dia tu geram sikit kita dengar tau. Okay, dia akan tanya, sir mana datang D? Kenapa D sir? Kenapa D? Okay, D ni macam D lah. Differentiation, boleh kan? Takkan dia nak letakkan F dekat sini, Fatih. Namanya differentiation, takkan dia nak letakkan F, Fatih. Tak ada kaitan, betul? Okay, jadi habis buat itu, next one. Jadi you jangan serabut. Okay, first part yang tu, kuasa darab, kuasa tolak satu. Kuasa darab, kuasa tolak satu tu maksudnya kuasa ni darabkan dengan depan. So 3 darab 5 jadi berapa, babe? 15. Boleh? Kuasa ni ditolakkan dengan 1, maksudnya awak dapat X kuasa 2. Are you following me? Dahsyat. Kuasa darab 8, kuasa tolak 1. Are you okay? Okay. Dicampurkan dengan 4 darab 2. Kuasa darab 8 jadi berapa, babe? 8X. Tolak 1 dia jadi berapa? 3. Gitu. Dia ingat kita ni belajar main-main ke? Pagi pukul 10 kita dah bangun. Betul? Betul? Even awak belum mandi lagi, even awak masih lagi berada dekat atas katil, tapi you just buka handphone, you just tengok saya. Betul? Yes, mungkin ada yang tengah terbaring macam ni. So saya pun nak baring juga macam awak. Hai. Yes. Okay, now here we go. Yang ini masalah kita kadang-kadang. Bila jumpa je pecahan, tiba-tiba rasa macam dunia terpecah. Relax, tuan-tuan. Pecahan, just a pecahan. Okay. By the way, cara baca tu mainkan peranan tau. Cara baca tu mainkan peranan. Yang mana awak akan dapat dekat sini adalah 3/5 X kuasa 5. Sebut tak? Negatif 3/5 X kuasa 5. Negatif 3. Kita tak baca macam mana tau. Negatif 3 X kuasa 5. Kita tak baca macam tu. Kita baca negatif 3/5 X kuasa 5. Which is, yang ni kuasa darabkan depan. Betul tak? 5 ni darab depan macam ni. Betul kan? Okay. Kalau you tengok 5 darab 5 bagi, boleh saya potong? Boleh saya potong? Yes. Jadi awak dapat negatif 3X kuasa 4. Gitu. Kanan. Okay. Habis panjang tu next one. Yang ni pun sama. Darabkan depan dia jadi 7. Betul? Okay. 7 dengan 7 boleh potong. Jadilah berapa? 4. Setuju. Tolakkan dengan 1. Dapat berapa? X kuasa 6. Setuju? Okay. Last one. Sikit lagi sebelum saya bergerak untuk ni yang lebih besar. Okay. Sebabnya dalam 5 ataupun 7 minit ni. Okay. 5 ataupun 7 minit ni. Saya nak go through kan dengan awak. Basic dia. Supaya saya tak gaduh dekat pertengahan jalan. Sebab saya nak bawakan awak benda yang besar. Like seriously benda yang besar. Okay. Sekejap. Saya rasa saya rindu agak bawah macam ni. Doa. Oh, faham? Datanglah sana. Okay, faham. Yalah. Dalam ni ada student Pro Max yang dah habis. Ada? Oh, serius ada.
Hai. Kau dah habis SPM asal kau join lagi. Kau nak apa? Kau nak belajar lagi Ha? Okay, rindu Poyo, rindu. Itu semua poyo Now here we go. Let's say, kalau saya letakkan dekat sini satu soalan contoh lah Saya letakkan dekat sini 5/4 X kuasa. Bagi saya satu nombor please. 2. Okay, last one saya letakkan dekat sini 7. Contoh. Okay, last one. Babe, yang ini tadi awak nampak 7 darabkan depan. Maksudnya 2 ni darabkan ke depan. Tak naklah saya letakkan sini satu nombor lain. Saya letakkan dekat sini adalah nombor berapa. Bagi saya satu nombor please. Okay, let's say saya letakkan 3. Okay, jadi saya bawakan ke depan. Maksudnya darabkan dengan 2, betul? Tapi nak tanya awak, 2 dengan 3 boleh potong tak? 2 dengan 3 boleh potong tak? Tak boleh. Bila tak boleh, so take it easy. Make it simple. Awak dapat -10/3 lah. -10/3 X kuasa 1. Boleh terima yang tu? Macam tu je pun. Okay. Jadi, bila dia depan dia dah tak boleh nak potong, biarkan je lah. Dia tak boleh potong. Jadi, boleh potong, kita potong. Last one. 7 ni, ni saya nak tanya awak. 7 tu ada X tak? 7 ada X ke tak? Ada ya. 7 tu ada X tau. Tapi X-nya adalah kuasa kosong. Tolong take note yang ni. 7 tu ada X tapi X kuasa kosong. Jadi kalau kosong darab 7, berapa jawapan dia? Kosong darab 7, kosong habis. Yes. Muah. Settle. Okay, ladies and gentlemen, I think that's it. Cukup lah dalam masa 15 minit ni. Saya go through kan semua benda, kuasa darab, kuasa tolak 1. Okay, habis saya nak padam dan saya nak bawakan awak untuk next part. Okay? Okay, nak ambil gambar dulu kalau perlu. Silakan. 3, 2, 1. Okay. Oh, okay. Sekarang ni kadang-kadang tengok kalau saya padam yang ni, student punya masalah lagi bila dia bagi macam ni tau. Ya Student punya takut lah kalau dia letakkan dekat sini Y sama dengan 3X kuasa 1/2. Takut ke? Takut. Apa yang you nak takutkan? Ustaz saya jadi macam ni. Nak takut? Tak payah takut tuan-tuan. Bertenang. Still konsep yang sama. Kuasa darab, kuasa tolak 1. Maknanya kuasa didarabkan ke depan. So darabkan dengan 1/2. 1/2 darab 3 berapa? 3/2. Betul kan? X 1/2 tolak 1. 1/2 tolak 1 berapa jawapan dia? Negatif 1/2. Are you following me? Are you following me? Okay. Mungkin kau tak pernah merasakan tiba. Okay. Jadi babe, saya nak tanya awak, adakah ini jawapan akhir? Adakah ini jawapan akhir? Yes. Inilah jawapan akhir dia. Ini jawapan akhir dia. Tetapi kalau boleh, cantikkan kuasanya jadi positif. So boleh tak jadikan kuasa ini positif? Boleh tak? Boleh? How? Awak turunkan balik ke bawah, maka dia akan jadi berapa? 3/2 X kuasa 1/2. Are you following me? Itu je. Student ni kadang-kadang kalau jumpa je pecahan, tiba-tiba rasa macam dunia terpecah. Lepas tu dia serabut. Yes. Lepas tu dia rasa macam dunia ni kejam tiba-tiba. Relax lah. Tengok ada orang tanya punca kuasa. Dek, kalaulah contoh Fatih bagi macam ni, Y sama dengan 3X punca kuasa yang ni. Saya nak tanya awak. Okay. Punca kuasa 3, kuasa 5. I just wanna ask you, okay, yang ni boleh tak jadikan dia sebagai kuasa? Boleh atau tak? Boleh. Nak jadikan kuasa, tak ke nanti awak akan dapat 3X kuasa 5. Lepas tu yang ni akan jadi punca kuasa kan? So punca kuasa ni akan jadi berapa, babe? Okay, you akan dapat dekat sini 5/3. Are you following me? Are you following me? Sama je lepas tu. Boleh? Kan? Okay, by the way, yang ni dalam bracket boleh? Itu je. Okay, so tak payah nak serabut. Take it easy. Pecahan masih lagi pecahan. Buat yang sama. Kuasa darab depan, kuasa tolak 1. Okay, here we go. Saya padam. Okay. Cukup kepada student yang baru. Okay. Kepada student yang baru kita jumpa, especially this is our free class. Okay. Awak tahu kuasa darab, kuasa tolak 1 tu, itu dah cukup. Cukup dah. Okay. Jadi sekarang ni, saya nak bawakan awak untuk next part.
Yang mana untuk bahagian next part ni dia akan jadi macam mana tau? Okay, sebagai basic kalau contoh awak nak tahu yang darab-darab, awak nak tahu darab lagi tu, awak kenalah masuk kelas saya. Tiba. Okay, by the way kelas saya, okay dah, promote je. Dan promote. Oh, malam ni saya ada kelas at Maths Form 5. Yes, malam ni saya ada kelas at Maths Form 5. Awak boleh join. Okay, jadi cukup untuk bagi basic supaya kita punya perjalanan ni lancar. Okay, habis part yang tu. Okay. Now, saya bawakan awak satu bahagian yang dinamakan sebagai tangent normal. Tangent normal. Okay, so here we go. This is the best part. Okay, tangent normal ni, like seriously, dia akan ada soalan ni dalam you punya paper 1 dan juga paper 2. Dia akan ada. Okay, maksud saya akan ada tu soalan macam ni adalah soalan yang common tau. Okay, bila ni adalah soalan yang common, dia punya game sekarang ni tak besar. Like seriously. Okay, dia adalah benda yang sama dan Fatih dan juga tim dan MC Plus. Okay, saya nak tunjukkan awak dia punya method, the best method yang ada. The best method yang ada. Jadi awak punya tugas adalah follow je, layankan aja, you akan dapat insyaAllah. Okay. Tapi saya nak tunjukkan awak dengan cara macam ni tau. Boleh tak yang pertama ni dia kena macam mabuk dulu? Boleh tak? Dia macam yes, dia kena layankan dulu. Okay, lepas tu nanti saya tunjukkan awak dia punya jawapan. Boleh? Okay, macam ni. Bila namanya adalah tangent normal, okay, first thing first, kita akan ada dekat sini lah paper. Okay, so ladies and gentlemen, bila you ada paper dekat sini, saya terangkan satu kali Okay, kepada my student, this is your time untuk buat revision. Kepada student baru, ni masa untuk you punya penerimaan. You kena terima dulu. Okay, yang pertama kita akan ada paper. Okay, bila you ada paper, then you akan ada dibagi equation tau. Dia akan bagi equation. Bila dia dah bagi equation, dan equation tu mesti equation of the curve tau. Mesti equation of the curve. Jadi bila equation of the curve, dia bagi koordinat x. How can we get y? Masukkan x dalam equation, then you will get y. Yes. Masukkan x dalam equation, dapat y. So now equation of the curve, bila namanya differentiation, tak sah, tak differentiate. You kena differentiatekan, you kena bezakan. Jadi equation differentiatekan. Simbolnya akan jadi dy over dx. Sebut dy over dx. Dan dia ada satu nama, namanya adalah gradient function. Sebut yes. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai fungsi kecerunan. Sebut yes. Cantik. Bila you dah dapat fungsi kecerunan, next time, ini part paling penting. Ini part paling penting. Dah dapat fungsi kecerunan tadi. Masukkan x dalam gradient function, you akan dapat satu nilai. Nama nilai ni adalah n tangent. Kecerunan tangent. Sebut yes. Dah dapat kecerunan tangent, you akan dapat pasangan dia yang dinamakan sebagai kecerunan normal. Ataupun we call it as M normal. Cantik. Daripada M tangent, macam mana you nak dapatkan M normal? Tukar tanda, terbalik. Sekali lagi, tukar tanda, terbalik. Alhamdulillah. Oh. Okay. Jadi bila you dah dapat tukar tanda terbalik, M tangent M normal, nak dapatkan equation ni jadi apa tahu? Disebabkan dua-dua dah garis lurus, jari garis dia akan jadi y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. You ada m. How can you get c? Ambil x, ambil y, masukkan. Dapat c, rewrite. Ada m. How can we get c? Ambil x, ambil y, masukkan. Dapat c, tulis balik. Dan but I believe, okay, kepada student yang ada dalam ni yang memang my student, korang terbaik, korang dah dapat this game. Terima kasih. Tapi kepada student yang baru, cuba layankan dulu. Saya tak nak tulis. Kenapa saya tak nak buat? Saya tak nak tulis sebab saya nak awak bayangkan dulu. Saya nak awak membayangkan dulu. So bila you boleh bayangkan, sumpah you power, sumpah you hebat. Okay, last one satu kali jalan lagi Saya buat slow sikit Taklah slow mana. Saya just nak layankan. Yang pertama, Zul Muhammad is good. Yang pertama kita dapat paper. Yes. Bila you ada paper, you akan dapat equation. So bila ada equation, itu equation of the curve. Dia akan bagi koordinat tau. Koordinat x, koordinat y. Soalan saya, kalau ada x, how can we get y?
masukkan X dalam equation, then you will get Y. Gitu. Jadi equation ni bila namanya differentiation, you kena differentiate. Bila differentiate, dia ada satu nama. Apa nama dia? Gradient function. Yes. Dalam bahasa Melayu dia sebut sebagai fungsi keturunan. Sebut. Yes. Bila dah dapat fungsi keturunan, this is the main part yang you kena betul-betul dengar. Crucial part. Apa dia tahu? Masukkan X dalam gradient function, dapat satu nilai. Masukkan X dalam gradient function, dapat satu nilai. Nama nilai ini adalah keturunan tangent. M tangent. So bila dah dapat M tangent, disebabkan ini adalah garisan tangent, dia akan ada satu garisan yang normal, 90 darjah. So M tangent, M normal. Macam mana daripada M tangent dan dapatkan M normal? Tukar tanda terbalik. Sekali lagi. Yes. Jadi bila dapat tukar tanda terbalik, dua-dua garisan dia adalah garisan lurus, maka equation jadi Y equals to MX plus C. You ada M, how can you get C? Ambil X, ambil Y, masukkan, dapat C, tulis balik. Okay. By the way, benda ni mahal. Jadi saya nak bagi tahu awak, tolong gunakan sebaiknya. Especially my students, tolong pegang benda ni betul-betul. Are you clear? Okay, saya tunjukkan pada awak. Yang pertama, dia akan bagi equation. Okay, just nak tanya awak, equation ni equation apa ya? Equation of the curve tau. So, ini equation of the curve awak. Macam tu equation of the curve. Jadi, kalau dia bagi equation of the curve, then dia akan ada koordinat X. Dia akan ada koordinat X. Kalau dia dah ada koordinat X, how can we get Y? Masukkan X dalam equation, dapatlah Y. Gitu. Masukkan X dalam equation, dapat Y. Cantik. Bila namanya differentiation, dia kena differentiate. Bila differentiate, simbolnya akan jadi dy over dx. Alright. Bila dah differentiate, dia ada satu nama tadi. Apa nama dia? Thank you Teya. Thank you Sophie. Thank you Umi. By the way, Umi. Hi Umi. Abi. Tiba. Jadi baik, dy over dx. Yang ini dinamakan sebagai apa? Gradient function. Okay. Gradient function dalam bahasa Melayu disebut sebagai fungsi keturunan. Jadi bila dapat fungsi keturunan, this is the most important part. This is the most important part. Apa dia tahu? Masukkan X dalam gradient function, dapat satu nilai. Sebab tu saya gunakan marker merah. Works by. Yes. Masukkan X dalam gradient function, you akan dapat satu nilai. Nama dia adalah M tangent. Keturunan tangent. Persoalan saya, kalau ini curve, mana tangent dia? Ini kalau saya tarik Z, ini tangent. Yes. Okay, just nak highlightkan Ada orang hari tu, waktu saya tengah buat space dekat Twitter, okay, space dekat Twitter, ada orang tanya, sir, kalau ini curve, dia tak sentuh, adakah ini tangent? No, this is not a tangent ya. Tangent hanya apabila dia sentuh satu titik dekat curve. Sentuh satu titik dekat curve. Kalaulah saya tunjukkan yang ni, adakah ini tangent? No, sebab yang ni dia sentuh dekat bahagian dalam dia. Are you following me? Dia kena sentuh dekat bahagian luar. Boleh? Okay. Habis part yang tu, jadi sekarang ni this is your tangent. Soalannya, dia akan ada pasangan seumur sehidup semati yang takkan berpisah selamanya. Yang dinamakan sebagai M normal. Soalan, mana datang M normal? Kalau saya tarik macam ni, ini akan jadi 90 darjah. Inilah yang dinamakan sebagai M normal. Yang ni pula akan jadi M tangent. Yes. Jadi soalannya, adakah garisan tangent dengan garisan normal ni sama keturunan? Enggak. Jadi awak akan buat apa tahu? Tukar tanda terbalik. Apa maksud tukar tanda terbalik? Contoh, kalau saya kata dekat sini adalah M dia sama dengan 5/3, yang ni awak akan dapat berapa tahu? Tukar tanda. Positif jadi negatif. Terbalik 3/5. Gitu. Tukar tanda, terbalikkan dia. Macam ni. Yes tak? Okay. By the way, dia ada formula. Tapi kita tak pakai formula pun. Cukup dengan tukar tanda terbalik pun dah siap dah. Okay. Habis part yang tu, yang ni awak dapat Y equals to MX plus C. Y equals to MX plus C. You still remember form 3 topik 9? Form 3 topik 9, topik akhir sekali. Sebabnya dekat sini, you ada keturunan. So ini adalah garisan lurus. Bila garisan lurus, namanya Y equals to MX plus C. Y equals to MX plus C. Pagi tadi saya dah bangun awal. Saya dah bangun pukul 6. Lepas tu saya dah breakfast. Saya dah minum air
Saya minum air Cadbury coklat. Okay. Lepas tu saya dah minum air kosong banyak. Okay. Tapi saya jumpa awak tiba-tiba suara hilang. Okay. Tapi saya bersyukur. Sebab okay, sebab saya tiba-tiba rasa macam suara saya rock. Okay. Adakah ini petanda yang saya boleh masuk AJL? Okay. Tak. Perasaan lebih. Okay, ambil gambar siap. Silakan. 3, 2, 1. Kau masing-masing kau ajar. Lambat lagi geramnya. Sir, baik masuk ICSY. I can see your voice je, sir. Oh, macam ni korang ha? Oh, kau cakap saya masuk kilauan emas Oh, kau memang tak puas hati dengan Fatih ke? Ha? Tak puas hati dengan Fatih ke? Cakap lah. Ha? Nak apa? Ha? Okay, now. Here we go. Let's say, kalau saya letakkan soalannya jadi macam ni Y is equals to 2x kuasa 2 tolakkan dengan 5x. Contoh 2x kuasa 2 tolakkan dengan 5x. Lepas tu saya letakkan kat sini K adalah 2. K adalah 2. Okay. Layankan dulu satu soalan. Lepas tu kita habiskan dia boleh? Kita habiskan dia untuk satu kali jalan untuk awak faham apa yang saya buat dekat belah kiri ni untuk dikaitkan dengan belah kanan. Now here we go. Baik. Pandang abang lepaskan pen. Soalan pertama. Do we have equation of the curve? Yes, kita ada equation of the curve. Dan kita ada x. Boleh dapatkan y. By the way, mata awak kena pandang juga belah kiri ni. Apa yang saya tengah carutkan belah kanan, okay, dia akan ada kaitan dengan belah kiri ni. Yang ni. Boleh? Okay, now. Masukkan x dalam equation. Maksudnya 2 kuasa 2. 4 darab 2, 8. 8 tolakkan dengan 10. Dia jadi berapa? Negatif 2. Bijak. Maksudnya, guys, awak akan dapat dekat sini berapa? Hah? Dia dapat berapa? Negatif 2 Okay. Baik, awak akan dapat dekat sini dia akan jadi berapa? Negatif 2. Are you sure dapat negatif 2? 2 kuasa 2, 4 pada 2, 8. 8 tolakkan dengan 10. Gila, jadi negatif 2. Alright, that's good. Betul lah? Okay, dia dapat negatif 2. Okay, jap. Untuk saya dapatkan semua punya commitment. Okay, I just want to know. Okay, sekarang ni baik. Awak masukkan x dalam equation dapat negatif 2. Boleh? Okay. Jadi, kalau inilah equation dia, you dapat y, okay, you dapat dekat sini y dalam dx, maka dia jadi dy over dx. Benar? Dy over dx. Benar? And dia punya game dekat sini adalah kuasa darab, kuasa tolak 1. Mesti kuasa darab 4 jadi 4. Tolak 1, kuasa 1. Betul kan? Saya rasa saya dah bawakan cantik dah dengan awak ni. Next one, kalau saya letakkan sini adalah 1. So maksudnya 1 darabkan dengan negatif 5. Negatif 5. X tolak 1, habis. Yes. Oh, that's good. So now, I just want to know, boleh bagi tahu saya tak? Ini namanya apa ya? Namanya adalah gradient function. Tengok balik dekat sini. Ini namanya adalah gradient function. That this is the most crucial part. Tolong bagi tahu saya, what should we do? Masukkan x dalam gradient function. Dapat m tangent. Masukkan x dalam gradient function, dapat m tangent. 4 darab 2. Masukkan ya. So 4 darab 2, 8. 8 tolak 5 jadi 3. Tolong bagi tahu saya, 3 ni namanya apa ya? Kecerunan tangent. Yes. Kalau ini adalah kecerunan tangent, boleh tak kita dapatkan kecerunan normal? Bisa apa enggak? Ya bisa dong. Persoalannya gimana dong? 3 ni sebenarnya 3/1. Tukar tanda. Positif jadi negatif. Terbalik 1/3. Gitu. Okay. Tukar tanda terbalik. Sekali lagi. Tukar tanda terbalik. Are you following me? Now, kalau dikata dekat sini equation y equals to mx plus c, y equals to mx plus c, soalan saya ialah, boleh kita dapatkan equation dia? Yes, of course. How? M dah dapat sama dengan 3, x dah dapat, m dah dapat negatif 1/3. Can we get C? Masukkan x, masukkan y. Masukkan koordinat, cantik. So, bila masukkan x, masukkan y, yang ni akan jadi berapa guys? 2. Y akan jadi berapa? Negatif 2. Setuju kan? So, negatif 2 ditolakkan dengan 6 sama dengan C. Dan C awak akan dapat berapa guys? Negatif 8. Kalau dah dapat C, dah dapat M, boleh saya tulis balik. Bila tulis balik, jadi apa? Y sama dengan 3x tolak 8. And this will be your final answer. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih. That's good. Catherine Tong, good. Okay.
By the way, babe, yang belah kanan pun benda yang sama Okay, belah kanan pun benda yang sama, which is you akan dapat kat sini X akan jadi berapa, babe? 2. So sini Y jadi berapa? Negatif 2. Masukkan X, masukkan Y. Jadi awak dapat negatif 2 tambahkan dengan 2/3 sama dengan C. Which is C akan jadi sama dengan berapa? 6, negatif 4/3. Kalau sini dah dapat C, dah dapat M, boleh tulis balik. Kalau tulis balik, awak akan dapat Y equals to negative 1/3X minus 4/3. And this will be your final answer. Yes. Okay. Just nak bagi tahu awak, dia tanyalah macam mana sekalipun, this is our full game. And benda ni, dia takkan keluar daripada apa yang kita dah buat tau. Takkan keluar daripada apa yang kita buat. Maknanya, yang ni dia tanya full. Okay, contoh kalau saya tanya. Find equation tangent. Equation tangent maksudnya you buat sampai sini je lah. Faham? Kalau dia tanya, find equation normal, awak buat yang sebelah sana je. Contoh yang lain dia tanya, find tangent. Find kecerunan tangent. Maksudnya awak berhenti sampai sini je. Faham? Kalau dia tanya, find normal. Find normal. Dia tanya sampai sini je. Kadang-kadang dia tanya macam ni tau. Find coordinate. Ini coordinate. But the problem now, believe me one thing. Saya tak nak share dengan awak sikit-sikit. Saya nak bagi awak full. Okay. You kena faham, soalan dia boleh belit-belitkan tau. Bila dia belit-belitkan dekat sini, saya nak bagi tahu awak, whatever it is, dia mesti follow apa yang kita dah buat. Dia mesti follow, like, seriously. Dia takkan ubah. Believe me. Believe me. Oh. Okay. Jadi, saya ubah soalan sikit boleh? Saya ubah soalan sikit. Bisa? Okay. Sekejap, ambil dulu gambar. Silakan, take a picture please. Kalau perlu, ambil gambar, silakan. Okay, are you done? Dah ambil equation? Okay. Now, let's say, saya padam kasih soalan susah sikit. Boleh bro. Boleh. Apa tak boleh bro? Okay. Ini dia soalan susah sikit. Soalan susah level 1. Tak ada level 1. Dia pun Y is equals to. Bagi saya satu nombor please. Apa nombor nak dekat sini? Okay, 2x kuasa 2. Tolakkan dengan 7x. Satu lagi nombor please. Tambah 3. Yes. Okay. 2x kuasa 2. Tolakkan dengan 7x. Tambahkan dengan 3. Now, dia kata dekat sini. Okay. Given. Okay. M tangent is equals to. Jangan saya fikir dulu boleh? Saya fikir dulu. M tangent awak nak apa? Sekejap, saya fikir dulu. So you akan dapat sini. So babe, given M tangent negatif 3. Kau ajak kau ajak. Itu bukan, itu saya tengah mendapat apa orang panggil ilham. You know? Kau jangan macam-macam. Ilham datang daripada langit. Yes. Okay lah. Babe, tiba-tiba dia bagi macam ni. Saya tak nak tolong awak. Tiba-tiba, given M tangent at P. Find coordinate P. Itu je dia minta. Okay, babe. Jangan saya double confirm dia. So, you akan dapat di sini. Okay, this is your question. Boleh tak saya tak nak tolong awak? Tolong selesaikan kejap boleh? Saya cuba je, saya bagi je dulu. Tapi apa-apa pun, saya Fatih kata, dia mesti ikut belah kiri ni. Mesti ikut belah kiri. Ambil masa dalam 2 minit. Do it now. Are you sure? Macam ada orang dah dapat jawapan, tapi are you sure dengan your answer? Sambil-sambil awak buat tu, mes saya layankan sikit. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap alright. Sikit lagi, ada masa lagi 20 saat. Thank you. Uyo. Orang dapat jawapan. Uyo.
Good. Okay, faham. Okay, ada yang dapat jawapan tapi ada juga yang tersilap. Okay, by the way, habis. Jom, mana abang lepaskan pen. Kita bersembang kat sini. Okay, yang pertama. Given M tangent adalah negatif 3. At P, find coordinate P. Itu je dia cakap tiba-tiba out of nowhere. Tapi as I said, Fatih mention, dia mesti ikut belah kiri, betul? Dia mesti ikut belah kiri, isn't it? Okay, soalan saya pertama. Do we have equation of the curve? Do we have equation of the curve? Yes, kita ada equation of the curve. Yang mana equation of the curve adalah y sama dengan 2x kuasa 2 tolakkan dengan 7x tambahkan dengan 3. Are you following me? Equation of the curve ada. Ada koordinat P tak? Tak ada. So, babe, bila koordinat P ni tak ada, saya biarkan dia macam ni boleh? Okay, you tak payahlah sabut. Mana ada koordinat P tu? Ya, tak ada. Saya letak je kat sini. Soalan, boleh ke nak masukkan X untuk dapatkan Y? You nak masukkan apa dalam ni? Nak masukkan angin dalam ni? Tak boleh lah. Jadi, babe, awak just dapat perfect. Macam ni je koordinat dia. That's it. Okay, habis part yang tu, boleh tak kalau ini Y sini X, boleh kita differentiate? Boleh kita differentiate? Yes. So, dia akan jadi apa, babe? dy over dx. Differentiate kan ni. So, bila differentiate, maka dia you akan dapat dekat sini lah, bapak. Dan kita layankan kejap. 2 darabkan depan, 4. Tolak 1 jadi X kuasa 1. Betul? Yes. 1 darabkan dengan 7, dapat negatif 7. 1 tolak 1, kosong habis. 3 adalah nombor. So, maksudnya you dah dapat macam ni je tau. Yes lah. Good. Nah, soalannya sekarang, ini namanya apa? Tolong bagi tahu saya. Ini namanya apa? Gradient function. Kalau ini adalah gradient function, soalan saya ialah next step masukkan X dalam gradient function dapat M tangent. Masukkan X dalam gradient function dapat M tangent. But the problem now, do we have M tangent? Sorry, ada X untuk masukkan? Tak ada. So bila tak ada nak menangis. Salahkan tak ada. Cakap ini semua adalah agenda Illuminati macam tu. Belum lagi. So, babe, dekat sinilah rupa-rupanya. Dia dah bagi M tangent equals to negative 3. Bila M tangent equals to negative 3, meaning to say, you akan dapat sini M tangent adalah negative 3. Betul kan? Itu part paling penting tau. Okay. Saya tukar soalan ni sikit boleh tak? Saya tukar soalan ni sikit. Saya letak dekat sini adalah M normal. M normal sama dengan 1/3. Okay, tolong bagi tahu saya. Maksudnya sekarang ni, M normal 1/3. So, kalau situ M normal, yang awak dapat ni adalah M normal yang jadi 1/3. Are you following me? M normal yang akan jadi 1/3. Okay, I just want to ask you. Boleh tak kita ambil, masukkan X dalam gradient function, tapi dapat M normal? Boleh tak jadi macam ni? Tak boleh. Yes! Saya rasa pagi saya ni pagi yang bagus lah. Okay. Sebab awak dah tahu satu benda, dia mesti masukkan X dalam gradient function dapat M tangent tau. Dia mesti boleh ke dia tak boleh. Dia tak boleh dia mesti dia mesti macam tu. Jadinya ini masuk sini mesti dapat yang ini, mesti dapat M tangent. So kalau you ada M normal, apa kena buat? Tukar tanda terbalik. Yes. Tukar tanda terbalik maknanya dekat sini positif jadi negatif. Terbalikkan dia jadi 3/1 which is 3. Itu konsep dia ya. So tolong faham kepada student baru. Okay. You punya konsep kan jadi masukkan X dalam gradient function dapat M tangent. Wajib. Jadi soalan saya. Okay. Jadi kita nak dapatkan yang ni. Betul tak kita anggap ini sebagai X? Gradient function sama dengan M tangent. Meaning to say, 4x tolak 7 sama dengan negatif 3. So, bila 4x tolak 7 sama dengan M tangent, babe, awak akan dapat tolak bawah kanan jadi tambah 7. So, 4x sama dengan 4. So, x sama dengan 1. Betul? Hey, kalau x dah dapat 1, boleh dapat y ya? Boleh? How? Masukkan x dalam equation. Dapatlah y. So, jom masukkan. 1 darab 2. 2 tolakkan 7. Negatif 5. Negatif 5 tambah 3. Negatif 2. This will be your final answer. Yes. Good. Okay. Jadi, babe, saya nak beritahu awak, soalan macam ni je yang dia akan main-mainkan dekat awak untuk part
tangent normal. Tapi dia ada satu lagi bahagian yang menyakitkan hati. Are you guys ready? Okay. Kalau masukkan X dalam equation Y. Betul tak? Masukkan X dalam equation Y. Yang ni kita masukkan dapat dari ni. Bukan masukkan bawah. Kalau X masukkan dalam gradient function dapat M tangent nanti. Now, here we go. Okay. Negatif 3 sir. Mana ada negatif 3? Yang ni kalau awak masukkan, dia akan jadi 2 tolak 7. Negatif 5, negatif 5 tambah 3. Negatif 2. Korang 3 biar betul. Jangan masuk dekat bawah. Kalau masuk dekat bawah, itu dapat M tangent. Masukkan ni dalam ni I masukkan sini, masukkan X dalam equation yang ni. Barulah dapat punya Y. Okay. Tolong tengok betul-betul. Gradient function sama dengan M tangent tambah M normal. Tak. Gradient function sama dengan M tangent tambah M normal. Tak. Syiah, mana awak belajar ni? Jangan nak pelik-pelik sangat. Pukul orang. Dia bukan tambah jadi yang ni. Okay. Ambil gambar dulu. Putri Elena, that's good. Okay. Saya salah sebab careless je. It's okay. Nanti kita betulkan. Ambil gambar dulu silakan. 3. Ya, ambil gambar dengan saya. 3, 2, 1. Yes. Okay, now. Saya bawakan awak satu soalan jahat sikit deh. Jangan. Boleh saya padam ke? Saya padam 3, 2, 1. Thank you. Kejap lagi saya ada nak minta tolong something. Boleh tak? Okay. Saya ada nak minta tolong something. Awak boleh tolong saya? Ada orang tanya, sir, kalau dia bagi M normal je. Kalau dia bagi M normal je, tukar tanda, terbalik, dapatkanlah M tangent dia balik. Dia mesti ini, itu. Mesti tau. Dah dapat M normal je, tukar tanda terbalik, dapatkan balik dia punya M tangent. Mesti. Yes. Okay. Tolong apa? Kejap lagi saya beritahu. By the way, ini soalan dia. Pasti Y, pasti X. Sabar sekejap. Salin sama-sama dengan saya sekejap. Sebagai kekasih yang tak anggap aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Ini X, sini Y. Okay. Find coordinate P. By the way, dekat sini pula. Jangan bagi saya ruang jam. AP is normal to the curve. Semak saya kata suara sedap. Terima kasih aunty. Aunty doakan saya nanti saya boleh masuk AJL. Boleh aunty? Okey. Kau ajar yang bawah ni. Kau ajar yang bawah ni. Tahu tak dia cakap apa? Aunty. Awak tahu tak? Dia orang kata apa? Pada siapa yang cakap tadi, mak saya kata suara sedap. Okay, awak tahu tak? Orang lain kat bawah ni cakap mak awak apa? Dia cakap mak awak demam. Aunty tu demam, dia cakap. Kau ajar. Kau kenapa? Nanti saya doa untuk awak. Siap orang. Saya doa untuk awak. Okay, now babe. Boleh kita go through kan next part. Okay. Dengar sini baik-baik. As Fatih mention, Fatih akan go through kan chapter kedua dengan sedikit teaser untuk chapter yang ketiga. Sekali lagi chapter yang kedua dengan sedikit teaser untuk chapter yang ketiga. Okay. Dengar sini baik-baik. Ini adalah soalan dia. Tetapi, okay, dia tanya koordinat P. I just want to ask you, ini adalah koordinat P. Betul kan? Kalau ini adalah koordinat P, I just want to ask you, bolehkah kita dapatkan koordinat tanpa equation? Boleh tak dapatkan koordinat P tanpa ada equation? Tak boleh tau. Pada siapa yang contoh dia baru masukkan, saya nak tanya awak, dia sentuh dekat pasi X ke dia sentuh dekat pasi Y? Koordinat P ni sentuh dekat X ke sentuh dekat Y? Which one? Dia sentuh dekat pasi X.
Betul kan? Kalau dia sentuh dekat paksi X, sekejap saya tengokkan balik, sekejap Okay. Bila dia sentuh dekat paksi X, itu namanya apa? Pintasan X, Y 0. Betul? Pintasan X, Y jadi 0. So, you dapat pintasan X, Y jadi kosong. Y jadi kosong. Setuju ke tidak? Okay, betul kan? Okay. Jadi, sekarang ni, dengar sini baik-baik. Find coordinate ni. Ialah pergi awak. Okay. Saya highlightkan sikit supaya saya tak bergaduh dengan awak. Contoh, kalau saya tarik paksi Y, saya tarik paksi X. Saya letakkan dekat sini Y sama dengan 3X ditambahkan dengan 5. Contoh. Okay. Jadi bayangkan dekat sini, saya nak tahu nilai dekat sini. Ini adalah koordinat K, contoh. So, yang ni tu nak beritahu saya. X intercept, Y jadi kosong, betul? X intercept, Y jadi kosong. So, bila X intercept, Y jadi kosong, bayangkan Y ni jadi kosong. Kosong sama dengan 3X tambah 5. Setuju kan? So, maksudnya awak akan dapat 3X sama dengan negatif 5. Oh, sorry. Yang ni adalah tolak. Ini adalah tolak. Setuju? Sorry, ini adalah tolak. Jadi, bila ini tolak, awak akan jadi tambah. So, maksudnya awak akan dapat ini akan jadi berapa? X sama dengan berapa? 5/3. Are you following me? Okay, cantik. Cantik. That's good. Okay. Tapi, I just want to ask you, kita nak dapatkan K tadi dengan cara mesti ada equation. Betul atau tidak? Kalau tak ada this equation, boleh tak dapatkan jawapan? Tak ada equation, boleh dapat jawapan tak? Tak boleh. And dekat sinilah dia mainkan peranan untuk soalan yang sebelah sini. Okay. You perasan atau tak? Untuk dapatkan this coordinate, nak dapatkan this coordinate, you kena ada this equation. Betul kan? So, bila ini adalah equation dia, I just want to know, dia dah bagi tahu dalam soalan dia mesti bagi tahu. Mesti bagi tahu. Dia cakap apa tahu? AP adalah normal to the curve. AP adalah normal. Bila AP adalah normal, maknanya dia berkaitan dengan tangent normal. Are you following me? Kalau dia kata tangent, berkaitan dengan tangent lah. Kalau dia kata berkaitan dengan normal, berkaitan dengan normal lah. Are you following me? Yes. So now, untuk you settlekan this game, soalan pertama, do we have equation of the curve? Jawab dulu soalan saya. Ada equation of the curve tak? Ada. Equation of the curve y is equals to x square plus 1. Ada koordinat tak? Ada. Koordinat yang mana? Yang ini. A. 1, 3. Soalan. Sekejap. Pasal pelik Satu tambah 2. 1 tambah 1. Yang ini bukan. Sekejap So supposedly yang ni jangan yang ni saya letakkan 2. Soalan ni tukar soalan ni salah. Okay. Jadi sekali lagi y sama dengan x kuasa 2 tambah 2. So 1 kuasa 2 1 tambah 2 3. Ini baru betul. Equation ni baru betul. Sorry. Saya betulkan balik. Are you clear? Okay. Dah. Baik. So soalannya sekarang ni. Sekali lagi. Kita ambil koordinat A 1 3. Kenapa ambil koordinat A Kenapa tak ambil dekat sini? Kenapa ambil koordinat A? Sebab dekat sini awak kena faham satu benda. Kita punya koordinat yang ni, X dengan Y ni adalah dekat yang bersilang antara curve dan juga line. Yang bersilang antara curve dan juga line, itu koordinat yang kita akan ambil. Are you clear? Okay. Habis part yang tu. So now, you dah dapat sini lah. 1 kuasa 2 tambah 2 dia jadi 3. Okay. Kalau contoh saya padam saya padam A tu. Boleh tak saya nak cari dia punya Y dekat sini? Boleh tak? Boleh? How? Masukkan X dalam equation lah. 1 kuasa 2, 1 tambah 2 jadi berapa? 3. Are you following me? Okay. Jom. Kita sekarang ni nak cari garisan lurus. Equation untuk garisan lurus. Okay. Jadi, equation garisan lurus ni namanya adalah normal. Okay. Boleh kita differentiate? Macam biasa, differentiate YX dy over dx. Maka bila differentiate dia jadi 2x. Benar apa yang enggak? Ya benar dong. Lepas tu buat apa? 1, 2, 3. Masukkan x dalam gradient function. Betul? Okay. Bila masukkan, yang ni awak dapat berapa, babe? 2. Yes. 2 ni namanya apa ya? 2 ni namanya adalah M tangent. Betul? Tapi soalan saya, kita nak cari garisan tangent ke nak cari garisan normal? Jawab dulu. Garisan normal. Jadi kalau sini M tangent, boleh tukarkan tanda terbalik? Yes. Tukar tanda terbalik, basically ni adalah 2/1.
So maksudnya nak cari M normal, awak kena dapat efek positif jadi negatif. Terbalik jadi 1/2. Gitu. So now, yang you kena cari equation tu adalah M normal. So equation akan jadi apa, babe? Y equals to MX plus C. M akan jadi berapa? Negatif 1/2. Betul? Can we get C? Of course. How? Masukkan X, masukkan Y. Masukkan X, masukkan Y. X jadi berapa? X jadi 1, Y jadi berapa? 3. Babe, tolong masukkan. Makanya awak akan dapat C. Dekat sini dia akan jadi berapa? 3 tambah. So you dapat 7/2. Are you following me? Okay, now. I just want to ask you. Okay, jap. Saya belakangkan sikit. Dah dapat M, dah dapat C. Dah dapat M, dah dapat C. Boleh tulis balik? Yes. Kalau tulis balik, maka dia akan jadi apa, babe? Y sama dengan negatif 1/2X tambah 7/2. This is your equation. Betul kan? Okay, this is your equation. But I just want to ask you. Kalau ini equation kita, adakah dah dapat koordinat P? Dah dapat koordinat P belum? Belum. Yang awak baru dapat adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 7/2. Itu baru equation. Tapi dia minta apa? P, which is 1, 2, 3. X intercept, Y 0. Sekali lagi, X intercept, Y jadi kosong. Bayangkan sekarang ni Y jadi kosong. So kosong sama dengan negatif 1/2X tambah 7/2. Betul kan? So yang ni bawa sebelah, akan jadi berapa, babe? X/2 sama dengan 7/2. Setuju? So maksudnya awak akan dapat X sama dengan berapa, babe? 7. Yes! So coordinate P akan jadi berapa, babe? 7. And this will be your final answer. Okay. And for your information, okay, dengar sini baik-baik. This is question yang berkaitan dengan chapter yang ketiga. Integration. Yes. Soalan macam ni akan berkaitan dengan integration. So that is why student bila belajar chapter yang ketiga, pengamiran, diorang tak boleh jawab sebab pengamiran tu berkait dengan this tangent normal. So basically, saya tengah ajar awak chapter yang kedua and chapter yang ketiga juga sebenarnya. Are you clear? Boleh? Okay. Babe, ambil gambar jap. Tolong. Boleh? Okay. Now, saya ada satu permintaan. Awak buka Instagram awak jap. Awak buka Instagram awak jap. Buka Instagram sekejap. Buka your Instagram now. I nak post something. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Jap. Sabar dulu. Yes. Okay. I baru post something. Okay. Okay. Pergi dekat Instagram. Tolong like, comment and share. Go. Yes. Oh, by the way, saya tengah share dengan awak satu benda yang berkaitan dengan you punya maths reasoning tu. Bukan April Fool. Okay, jap. Sebelum tu, pergi dekat saya punya Instagram. Jangan lupa like, comment dan share. Nak ambil gambar, boleh? Pergi dekat Instagram saya dulu. Tak ada. Dah buat ke belum? Dah. Serius. Bayar, boleh? Nanti kita belajar makan sama-sama. Dah ke belum? Okay, dah. Okay, dah. Ambil gambar. Jangan lupa komen sekali Komen apa? Chat time. Tak pun komen Fatih Swag. Yes. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa Sarah Pakaran. Subscribe, guys. Habis banyak itu. Alright, ladies and gentlemen, habis banyak itu. Okay, now here we go. Saya ada satu permintaan di sini baik-baik. Okay, ladies and gentlemen, saya tengah ajarkan awak part tangent normal, betul? So bila ini adalah you punya tangent normal, tapi tangent normal ni juga ada berkaitan dengan you punya integration. This topic ada kaitan, this topic adalah integration, tapi dia ada berkaitan dengan you punya tangent normal. Are you clear? Okay, jadi apa yang saya perlukan daripada awak adalah, okay, kepada my student, kita akan jumpa pada hari
malam ni, okay, untuk student yang subscribe saya, tapi kepada student yang baru first time join this class, okay, so kalau ini adalah you punya ilmu free, apa kata saya cadangkan pada awak, kalau you ada masa, may join, sebab kalau saya tak silap kita ada kelas percuma ataupun free trial, kalau saya tak silap ada free trial. So you boleh masuk my first class untuk malam ni, untuk subscribe, sebab malam ni saya akan bawakan awak chapter integration part last. Saya malam ni akan bawakan integration part last. Okay, kepada siapa yang duduk asrama, saya ada satu pesan. Oh, trial 3 days. Okay, kepada student yang baru nak join, okay, contoh this is your free class kan. Okay, you boleh join my subscribe class. Okay, ada 3 days trial class. So maksudnya you boleh join saya kelas hari ni ataupun kelas hari Ahad nanti. Okay, so Fatih akan bawakan awak last part untuk kita punya integration pengamiran. Okay, jadi daripada situ saya just nak beritahu awak, lepas je habis daripada pengamiran lepas je habis pengamiran, Fatih akan bawakan chapter permutation combination, chapter yang keempat. Dan waktu tu, dengar sini baik-baik, permutation combination adalah topik yang student selalunya kantoi. Like seriously, I don't know why. Padahal benda tu adalah cerita pasal pasal susun. Sebab dia punya ayat yang mainkan peranan. Saya ubah je perkataan, insyaAllah you dapat semua benda. InsyaAllah. Okay, tapi sebelum tu, tak apa. Take it easy, make it simple. Saya nak minta tolong awak. Okay, tolong layankan dulu benda ni. Pada siapa yang nak dapat, terima kasih. Tapi minta tolong share dengan kawan-kawan awak. Share dengan kawan-kawan awak. Why? Awak tak perlu nak minta, tak perlu nak apa, nak DM saya, sir, saya nak ajar kawan saya nak pakai saya punya teknik, boleh? Tak payah. Awak ajar aja. Awak ajar aja. Tapi kalau dalam ni ada cikgu, apa kata, awak communicate dengan saya. Saya just nak tahu awak mengajar kat mana, itu je. Okay. Tapi kalau awak student, no problem. Ajar aja kawan-kawan awak yang lain. Okay. Alright, I think that's it. Take good care of yourself. Have a nice weekend. Nice to see all of you. Ingat satu pesan saya. Okay, ingat satu pesan saya. Lihat dengan mata hati. Fikir dengan akal jiwa. Take good care of yourself. Have a nice weekend. Love you all. Okay, bye. Menis. Jangan lupa tengok saya punya Instagram. Okay. Bye. Okay.